Okey, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Wan Saiful Wanjan di laman Facebook beliau dengan tajuk PH pasang lukah di pengendingan dalam isu hartanah tetapi UMNO dimandulkan oleh DAP. Dan dalam kenyataan ini juga Datuk Wan Saiful berkata rakan beliau iaitu Dr. Muhammad Faiz Naaman menyuarakan kebimbangan mengenai kemungkinan kerajaan PH dan BN mahu menyusun semula struktur dan taburan demografi Malaysia dengan bimbingan agensi Singapura. Yang mahu bawa masuk agensi Singapura ialah Menteri PH. Jika dikaji yang PH telah lakukan di Pulau Pinang, setelah mereka belajar dari Singapura dan Hong Kong, memang rakyat perlu bimbang kerana kelompok terbesar dalam kerajaan hari ini ialah DAP. Dan kenapa kenyataan ini beliau keluarkan seperti ini adalah kerana kita tahu Menteri KP iaitu YB Ngakomring ingin pakar daripada Singapura yang mana akan membantu kita dalam struktur pengalaman melibatkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ini. Tetapi pakar itu cuma dipinjamkan oleh kerajaan Singapura. Ini sebenarnya sepatut kita berterima kasih kerana kerajaan Singapura yang dah begitu maju dalam isu KP mereka, yang mana saya berada di Singapura begitu lama dan saya lihat memang tersusun perumahan mereka dan kerajaan tempatan mereka sangat terbaik, iaitu HDB. Jadi daripada apa yang dikeluarkan oleh Datuk Wan Saiful ini, Datuk Wan Saiful jangan membuat propaganda ataupun inilah satu yang sepatutnya tidak dibuat oleh anak-anak muda ke politik. Kerana beliau tidak membuat kajian dan beliau cuma membuat pertuduhan. Kalau Datuk Wan Saiful berada di Singapura, duduk bekerja lama di sana dan pernah tinggal di komplek-komplek ataupun apa yang dibangunkan ataupun apa yang telah pun dibuat oleh HDB iaitu Housing Development Board ini, Datuk Wan Saiful akan merasa selesa. Jadi sepatutnya apabila kerajaan Singapura bersetuju untuk meminjamkan pakar mereka kepada kita, ini adalah satu pengiktirafan. Ini adalah satu hadiah yang terbaik untuk kita membangunkan Kementerian Perumahan dan Tempatan kita ini, yang mana kita tahu flat-flat, kondo-kondo kadang-kadang tidak beroperasi dengan baiknya, terutamanya liftnya lah, kawasan-kawasannya sampah penuh lah, longkang-longkangnya lah. Jadi kenapa kita tidak nak belajar ini? Jadi apabila mereka meminjamkan pakar mereka, maka pada saya tidak ada isunya di sini. Satu hal yang Datuk Wan Saiful juga kena tahu, kenapa Datuk Wan Saiful pergi belajar ke luar negara? Kenapa kau tak belajar dalam Malaysia? Kau nak pertikaikan kita pakai pakar orang lain, lepas tu kau rasa kau megah. Tidak payah, kau pergi belajar dengan orang lain. Hari ini Datuk Wan Saiful cuba memainkan isu perkauman dan agama apabila sering menyerang DAP. Datuk Wan Saiful juga kena ingat, waktu dalam kerajaan, kenapa kau diam? Kalau DAP itu tidak betul, seperti mana yang saya katakan, waktu dulu menteri yang memegang portfolio yang untuk boleh membatalkan ROS DAP ini adalah menteri kamu. Jadi kamu tidak buatkan perkara itu. Jadi hari ini kamu asyik nak mempertikaikan DAP. Saya rasa Pulau Pinang ditadbirkan oleh DAP sangat terbaik. Jadi apa yang Datuk Wan Saiful ni nak rasakan, isu tanah, pemilikan Bumiputera, pemilikan orang Melayu, ini bukan kerja-kerjaan yang ada hari ini. Sepatutnya kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang ada Wan Saiful ni di dalam telah lama memperjuangkan isu ini. Tetapi dalam kerajaan tebu atap yang diduduki oleh Datuk Wan Saiful ini, mereka tak pernah buat. Jadi hari ini dia buat tuduhan yang tidak berasas, yang pada saya menunjukkan kebodohan nyata. Itu saya kata, Datuk Wan Saiful sendiri pergi belajar ke luar negara. Lepas itu, hari ini balik ke Malaysia jadi ahli politik, mempertikaikan kita menggunakan kepakaran. Jika memang baik, kenapa kita nak ni? Dipinjamkan. Kenapa kita tidak mau? Kita dah beruntung. Jadi apakah kita ni nak ketinggalan mengikut rentak orang seperti Datuk Wan Saiful ni? Ini adalah satu contoh pimpinan muda yang telah belajar lama cara PAS ini, yang mana mereka bersekongkol duduk dalam Perikatan Nasional itu, memainkan isu kaum dan agama. Jadi inilah sifatnya. Isu pemilikan tanah yang ada di Pulau Pinang, yang dimiliki oleh orang Cina, orang Melayu,
Ini pada saya tidak perlu diisukan. Tanah ini, kalaupun bilik Bumi Putra, seperti mana yang saya lihat di Sabah dan Sarawak juga pun berlaku. Jika tanah ini tanah Bumi Putra, orang Melayu contohnya, tetapi dijual kepada orang Cina, apa kita nak kata? Itu kadang-kadang hak masing-masing. Saya rasa isu ini bukan hari ini Datuk Wan Saiful mainkan. Isu ini sepatutnya Datuk Wan Saiful mainkan sewaktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Isu berkenaan dengan keadaan dalam negara ini apabila mereka menjadi kerajaan tidak pernah dimainkan. Datuk Wan Saiful sibuk bermain politik kerana ingin menang PRU. Akhirnya hari ini menang. Ingatkan jadi pembangkang dengan baik. Rupa-rupanya masih lagi ditakuk yang lama, ditakuk yang sama, mempertikaikan kerajaan hari ini yang mana tidak ada asasnya. Itu yang saya kata. Jika Datuk Wan Saiful rasa dia hebat, duduk di Singapura, lihat HDB Singapura mengurus takbirkan mereka punya perumahan, mereka punya kerajaan tempatan, mereka punya sekeliling yang ada di Singapura itu. Adakah dia tidak baik? Kalau tidak baik, kita boleh pertikaikan. Jika baik, kenapa kita tidak ambil? Saya lihat di Johor Bahru umpamanya. Cara kita ataupun di Malaysia hari ini, kita sebenarnya dah pun banyak menggunakan cara-cara teknologi yang telah diamalkan oleh Singapura, terutamanya dalam bidang R&D ataupun dalam bidang yang melibatkan pembangunan ni, yang mana mereka menggunakan cara moden. Terutamanya di Johor Bahru, saya lihat. Kalau dulu pagar-pagar kita ini caranya lain. Hari ini pagar yang ada di Johor Bahru rata-ratanya cara yang ada di Singapura. Kualiti yang baik. Jadi kalau kita di negeri lain mengikut apa contoh yang terbaik di negeri ataupun di negara yang betul-betul membangun dengan baik, yang betul-betul paras rasuahnya terendah, dengan keadaan ekonominya juga bagus, diurus takbirkan oleh politik-politik mereka, kenapa kita Malaysia ni nak menolak? Jadi jangan kita buat satu kebodohan, memainkan isu kaum dan agama tidak berkesudahan, sedangkan kita sendiri asyik keluar negara, tetapi rakyat di sini kamu kongkong dia supaya tidak lihat pembangunan. Pada saya ini adalah satu kerja bodoh sebagai tokoh anak muda. Berpikiran adalah pentingkan diri sendiri, yang mana biar orang bodoh, aku yang pintar. Jadi inikah? Sepatutnya apa yang kita lihat daripada luar, jika baik bawa balik. Ini tidak. Yang tak baik dibawa balik. Satu kebodohan nyata, belajar jauh-jauh keluar negara, balik mempertikaikan benda yang tak masuk akal. Wan Saiful pergi ke Singapura, duduk dekat HDB itu, bezakan dengan Malaysia macam mana? Inilah manusia yang tidak pernah duduk susah, yang tidak pernah duduk dengan bagaimana orang duduk di flat itu, bagaimana keadaan flat di Malaysia penuh dengan tikus lah, bagai di longkang di paritnya penuh. Ini kita bawa mereka pakar supaya boleh membimbing kita bagaimana strukturnya. Setelah selesai, setelah dah baik, mereka pulanglah. Bukan boleh ambil pun. Boleh ambil ke harta kita di sini? Tak boleh. Yang jual harta-harta yang ada dalam negara ni siapa dia? DAP ke? Jadi Wan Saiful sendiri kena cermin muka dia. DAP tak menjual tanah-tanah yang ada di negara ni. Yang menjual tanah-tanah negara ni, Wan Saiful tanya siapa dia. Apabila sebut isu seperti DAP ni memainkan isu perkauman, yang menjadi menteri, yang menjadi Perdana Menteri sebelum kerajaan yang ada ni, bukannya DAP. Cerita pasal DAP yang terbanyak dalam komponen PH, dalam komponen kerajaan yang ada hari ini. Saya nak bagi tahu Datuk Wan Saiful. DAP mungkin yang teramai sekali ahli parlimen. Tetapi itu bukan menunjukkan bahawa DAP itu majoriti yang ada dalam parlimen itu Cina. Yang kita mahu adalah Bumi Putra yang terbanyak itu, walaupun daripada DAP, kelompok yang ada dalam parlimen hari ini adalah orang Melayu. Jadi Wan Saiful jangan menunjukkan propaganda kebodohan murahan untuk ditontonkan kepada rakyat. Rata-rata ahli parlimen tu Bumi Putra Melayu, bukan Cina. Jadi jangan gunakan DAP untuk meracuni
otak-otak orang. Itu saja pencerahan saya. Sekian, terima kasih.